Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan sedikit berkenaan dengan salah seorang khulafa ar-Rashidin, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebelum kita pergi kepada lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Qurratul Ain Najlah binti Hazman dari unit PIM 3 PISMP Jun 2023-2028. Okay, jadi seperti yang kita tahu, setelah wafatnya Rasulullah SAW, tampuk kepimpinan ni telah dilanjutkan oleh sahabat baginda yang dikenali sebagai Khulafa ar-Rashidin. Sahabat pertama yang melanjutkan tampuk kepimpinan Rasulullah SAW ni ialah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kisah Abu Bakar kepimpinan Abu Bakar ni muncul sebagai satu keputusan yang diambil sesuai keadaan darurat, iaitu ketika terjadi krisis kepimpinan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ni merupakan salah seorang sahabat yang paling rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau satu-satunya sahabat yang menemani baginda ni dalam perjalanan tersebut. Abu Bakar ni waktu Rasulullah sallallahu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa Isra Mi'raj, hanya Abu Bakar As-Siddiq sahaja yang mempercayai kata-kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan oleh itulah Abu Bakar ni digelar sebagai As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Okay, jadi kita masuk kepada biodata ringkas Abu Bakar As-Siddiq. Okay, jadi nama penuh beliau ialah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah At-Taimi. Jadi Abu Bakar ni bertemu dengan nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada datuknya, iaitu Murrah bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim. Jadi Abu Bakar ni beliau lahir di Mekah sekitar tahun 573 Masihi, 2 tahun setelah peristiwa Tahun Gajah, dengan nama lahir Abdullah bin Abi Quhafah dan merupakan putera Ibnu Quhafah. Jadi Abu Bakar ni dilahirkan dari keturunan Bani Tamim dengan suku bangsa Quraisy. Jadi Abu Bakar ni beliau mendapat gelaran As-Siddiq kerana ketegasannya dalam menyokong pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai peristiwa. Macam yang seperti yang saya katakan tadi, Abu Bakar As-Siddiq je satu-satu orang yang mempercayai setiap kata-kata Nabi. Ketika Nabi menceritakan perjalanannya dalam peristiwa Isra Mi'raj, waktu tu ramai orang yang meragukan tentang kesahihan cerita tersebut. Namun Abu Bakar sahaja yang mempercayai dan membenarkan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada zaman pra-jahiliyah, sebelum munculnya Islam ni, namanya adalah Abdul Ka'bah. Kemudian digantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Abdullah. Jadi julukan yang digunakan adalah Abu Bakar, yang diberikan sejak awal lagi beliau memeluk Islam. Jadi seperti yang kita tahulah, Abu Bakar ni memang salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang selalu mendampingi Nabi dalam perjuangan menyebarkan Islam di kota Mekah. Abu Bakar ni seorang yang sanggup melakukan apa saja untuk perjuangannya tu untuk menyebarkan Islam di kota Mekah. Antaranya lah memberikan harta dan segala yang dimilikinya tu demi membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ni dikenali sebagai seorang yang selalu membenarkan apa pun yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar ni menyandang gelaran As-Siddiq lah, sebab selalu membenarkan kata-kata Rasulullah kan, yang dalam bahasa Arabnya bererti
yang membenarkan. Terusnya Abu Bakar ni pernah menjadi seorang pedagang dalam hidupnya. Jadi beberapa orang pakar sejarah juga turut mencatat bahawa Abu Bakar As-Siddiq ni adalah seorang yang terpelajar, iaitu seorang yang berilmu lah, mempunyai ilmu pengetahuan yang banyak, serta hakim yang berkedudukan tinggi. Selain itu, Abu Bakar As-Siddiq juga dipercayai sebagai seorang yang mampu untuk menafsirkan mimpi. Abu Bakar ni dikenali sebagai seorang yang amanah dan jujur. Seterusnya, saat Rasulullah SAW berdakwah ketika pada awal untuk mendapatkan wahyu, Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi salah seorang daripada 5 orang yang pertama memeluk Islam, atau yang disebut sebagai As-Sabiqunal Awwalun. Jadi kisah Abu Bakar As-Siddiq ni, beliau ni masuk Islam selepas menerima ajakan Rasulullah SAW secara langsung. Jadi Abu Bakar ni sepanjang beliau memeluk Islam ni, Abu Bakar juga berjaya mengajak tokoh-tokoh yang penting lah masuk Islam, seperti Uthman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah. Jadi walaupun Abu Bakar As-Siddiq ni beliau memilih untuk masuk Islam dan juga menyebarkan ajaran Islam tersebut, namun keluarganya sendiri menolak ajaran Islam tersebut. Antaranya ialah isteri beliau sendiri, iaitu Qutailah binti Abdul Uzza. Qutailah binti Abdul Uzza ni merupakan isteri Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni sanggup menceraikan Qutailah ni kerana Qutailah ni enggan masuk Islam. Begitu juga dengan anak Abu Bakar, iaitu Abdul Rahman bin Abu Bakar. Abu Bakar dia terus putuskan hubungan dengan anaknya, iaitu Abdul Rahman tu, kerana menolak ajaran Islam. Jadi kat sini kita dapat lihatlah bahawa perjuangan Abu Bakar ni dalam memilih Islam, dalam menyebarkan Islam ni sangatlah tinggi, sehingga sanggup membuat keputusan untuk memutuskan secara langsung hubungan dengan keluarga sendiri. Seterusnya kita masuk kepada kepimpinan dan pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ni beliau hanya memegang jawatan pimpinan tu selama 2 tahun sahaja, iaitu 2 tahun 6 bulan 4 hari. Namun walaupun tempoh pemerintahan Abu Bakar ni sangatlah singkat, namun beliau ni berjaya menjaga kestabilan negara Islam yang baru terbentuk dengan adanya khalifah daripada ancaman perpecahan dan keruntuhan umat Islam. Jadi waktu ketika pemerintahan Abu Bakar ni, antara perkara penting yang dilakukan adalah, yang pertama sekali, perang untuk melawan orang-orang yang murtad serta para pemberontak yang tidak mahu membayar zakat, memerangi Musailamah Al-Kazab, iaitu golongan yang mengaku sebagai nabi palsu, pengumpulan Al-Quran dan banyak lagi. Jadi baiklah, kita masuk kepada ciri-ciri kepimpinan dan pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq ni seorang yang tegas, iaitu tegas dalam memerangi golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat. Yang kedua, Abu Bakar ni seorang yang berpandangan jauh, iaitu beliau ni telah mengarahkan Zaid bin Thabit mengetuai usaha menghimpunkan tulisan ayat Al-Quran yang terdapat pada kepingan-kepingan batu, tulang, pelepah tamar dan kulit haiwan, kerana pada waktu berlakunya peperangan Yamamah ni, ketika zaman pemerintahan Abu Bakar, ramai penghafaz Al-Quran yang terkorban. Jadi untuk mengelakkan ayat Quran ni hilang
dari muka bumi ni, Abu Bakar dengan Umar, mereka ni berbincang untuk mengumpulkan semula tulisan ayat Al-Quran ni. Jadi Zaid bin Sabit ni beliau seorang yang cantik dalam penulisannya. Jadi sebab itulah Abu Bakar ni mengarahkan Zaid bin Sabit ni untuk tulis semula ayat Al-Quran tu supaya tidak hilang dari dari muka bumi ni. Ketiga, ciri-ciri kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq ni setia dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meneruskan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghantar Usamah bin Zaid sebagai panglima angkatan tentera Islam kepada kerajaan Ghassan kerana telah membunuh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mengamalkan syura. Abu Bakar ni walaupun beliau ni seorang pemimpin, maksudnya seorang ketua, tapi beliau masih mengambil kira pandangan para sahabat yang lain, terutama sekali dalam menentukanlah strategi peperangan menentang tentera Rom, iaitu dengan strategi pembahagian 4 pasukan tentera sehingga berjaya menawan negeri Syam. Seterusnya kita masuk kepada ciri-ciri kepimpinan dan pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, iaitu pengiriman pasukan Usamah bin Zaid. Jadi sikap tegas yang ditunjukkan oleh Abu Bakar dalam hal ini membawa hasil yang positif dalam penyelesaian konflik sosial dalam negeri. Jadi semasa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, baginda pernah mengirimkan Abu Bakar ni ke sebuah misi di Syria yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Jadi pengiriman misi ni pernah macam tidak disetujui lah oleh para sahabat. Namun cadangan tadi tu ditolak oleh Abu Bakar kerana pengiriman misi tadi tu dianggap sebagai amanah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah sikap tegas yang ditunjukkan oleh Abu Bakar ni dalam hal ini membawa hasil positif dalam penyelesaian konflik sosial dalam negeri, di mana pada waktu dalam tempoh pertempuran selama 40 hari melawan pasukan Romawi dekat Syria tu, pasukan yang dipimpin oleh Usamah ni akhirnya berjaya meraih kemenangan. Jadi kejayaan ni memberikan pandangan yang positif lah kepada agama Islam, bahawa agama Islam ni masih lagi berada dalam posisi dan keadaan yang kuat untuk saling melindungi antara satu sama lain. Jadi kesannya suku-suku yang tadinya yang meninggalkan Islam tadi tu bergabung kembali dengan umat Islam dan mempertahankan kesetiaan mereka terhadap kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Seterusnya kita masuk kepada pencapaian pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, dari segi agama, Abu Bakar As-Siddiq ni berjayalah memerangi golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat. Jadi dari segi golongan yang bayar zakat ni kan, semasa kepimpinan Abu Bakar sebagai khalifah ni, ramai individu Muslim ni yang menunjukkan rasa enggan untuk membayar zakat. Jadi ketidaksetujuan untuk memenuhi kewajipan bayar zakat ni, dia dipengaruhi oleh sifat kedekut, ketidakjujuran, seperti macam cara mereka mencari dan menyimpan wang. Jadi sebab itulah Abu Bakar sebab itulah Abu Bakar menentang sekeras-kerasnya golongan yang enggan membayar zakat.
Lepas tu Abu Bakar juga menentang golongan yang mengaku sebagai nabi palsu ni lah. Antara apa ni, nabi palsu yang ada, yang muncul waktu zaman pemerintahan Abu Bakar ni, Al-Aswad Al-Ansi dekat Yaman, Tulaiha dari Bani Asad di wilayah utara Arab, Sajah binti Al-Haris di Suwaid, dan Musailamah Al-Kazab yang paling famous sekali, yang berasal daripada suku Arab Tengah. Jadi pemberontakan daripada nabi-nabi palsu tadi tu berjaya ditentang oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Seterusnya Abu Bakar ni juga berjaya memerangi golongan murtad, iaitu dinamakan sebagai perang Riddah. Jadi kabilah-kabilah seperti Zubian, Banu Bakar dan sekutu-sekutu mereka ni yang di bawah pimpinan Abu Bakar ni, mereka telah menghadapi penghancuran dan pengusiran daripada Abra. Kerana kabilah-kabilah ni sebelum Nabi wafat, sebelum Nabi wafat ni, mereka ni memeluk Islam. Namun selepas je Nabi wafat, mereka ni murtad, keluar daripada Islam. Mereka menganggap setelah wafatnya Rasulullah SAW ni, mereka menganggap bahawa macam ikatan dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ni telah terputus. Dan sebab itulah mereka kembali kepada agama mereka, mereka kembali kepada Tuhan mereka, mereka kembali kepada keyakinan agama yang mereka anuti sebelumnya. Jadi sebab itulah Abu Bakar ni sangatlah menentang golongan-golongan yang murtad ni. Kerana kalau Abu Bakar tidak melaksanakan usaha sedemikian, akan ada ancaman bahawa orang-orang Arab pada waktu tu boleh hidup kembali seperti ke dalam pola hidup pra-Islam yang dikenali sebagai jahiliyah. Seterusnya kita masuk kepada pencapaian Abu Bakar As-Siddiq yang seterusnya, pencapaian pemerintahan, iaitu berlaku juga ketika perang Yamamah. Jadi pada waktu tu Abu Bakar telah mengutus Ikrimah bin Abu Jahal untuk memimpin operasi melawan Musailamah Al-Kazab. Musailamah Al-Kazab ni seorang yang macam dia ni adalah seorang yang mengaku ataupun macam mengklaimkan diri dia ni sebagai seorang nabi daripada Bani Hanifah, iaitu suatu kelompok yang lokasi mereka ni dekat pantai timur Arab. Jadi waktu tu terjadilah pertempuran yang sangat sengit dan akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin, dan Musailamah sendiri tewas dalam pertempuran tersebut. Jadi kesannya penduduk dekat wilayah tersebut, mereka ni macam mereka bertaubat dan kembali memeluk agama Islam. Jadi dalam peperangan Yamamah ni juga berlakunya kehilangan para hafiz Al-Quran. Kerana waktu tu ramai sahabat gugur sebagai syuhada, termasuk para hafiz yang menghafal Al-Quran. Baiklah, seterusnya pencapaian pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dari segi politik. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini berjaya membuka wilayah baru Islam di sebahagian wilayah Iraq dan juga Syam. Jadi Abu Bakar ni setelah berhasil mengekang dan mengatasi segala ancaman-ancaman Anasir dan tentangan-tentangan utama dekat dalam negeri. Lepas tu kemudian Abu Bakar pun beralih
tugas sebagai seorang khalifah ni kepada urusan luar negeri. Keutamaannya ni adalah melindungi suku Arab daripada penindasan oleh pemerintahan Persia dan juga Romawi. Jadi bagi untuk mencapai tujuan tersebut, Abu Bakar ni kembali mengutus Khalid Al-Walid bersama pasukannya. Jadi akhirnya dalam waktu yang singkat je, selama 1 tahun, pasukan ni berjaya menguasai wilayah Parsi, Iraq Selatan, Syria dan juga wilayah Romawi. Seterusnya dari segi pendidikan pula, Abu Bakar ni berjaya mengumpul dan menulis semula naskah Al-Quran ni susulan 70 orang penghafaz Al-Quran syahid dalam peperangan Yamamah. Jadi pada peristiwa perang Yamamah ni kan, yang terjadi pada tahun ke-12 Hijrah, terdapat 70 sahabat yang merupakan penghafaz Al-Quran ni gugur sebagai syuhada. Jadi disebabkan ramai para sahabat yang hafaz Quran ni terkorban dalam peperangan Yamamah ni, Umar Al-Khattab pun merasa cemas bahawa pertempuran dekat wilayah lain juga boleh menyebabkan kematian lebih ramai lagi para penghafaz Quran. Jadi disebabkan kerisauan Umar ni telah telah memberi cadangan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar ayat-ayat Al-Quran ni dikumpulkan kerana risau akan berlaku risiko yang besar. Takutnya macam takut hilang ayat Quran ni bila ramainya para penghafaz Quran terkorban dan tak ada penulisannya. Bila ada penulisan itu, maka ayat Quran tu dapat dikekalkan. Selepas selepas Umar memberi cadangan kepada Abu Bakar untuk kumpulan Al-Quran ni, awalnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ni beliau tidak bersetuju. Beliau menolak cadangan tersebut dengan mengatakan bahawa tindakan tersebut tidak pernah dilakukan pun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, Umar Al-Khattab ni terus meyakinkan dan dan pujuk juga Khalifah Abu Bakar ni, sampai akhirnya Abu Bakar ni terbuka terhadap cadangan tersebut. Jadi selepas Abu Bakar bersetuju, dah terbuka hati untuk menerima cadangan Saidina Umar, kemudian Abu Bakar ni membentuk sebuah kumpulan ataupun sebuah pasukan lah untuk mengumpulkan Al-Quran ni. Jadi kumpulan tersebut dipimpin oleh Zaid bin Sabit yang dikenal sebagai jurutulis wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Sabit ni mulakan tugas yang agak berat kerana perlu mengumpul Quran kan, dengan merujuk pada hafalan para penghafaz Al-Quran dan catatan yang ada. Kesannya, lembaran-lembaran Al-Quran dikumpulkan dan disimpan oleh Khalifah Abu Bakar hingga beliau wafat pada tahun ke-13 Hijrah. Jadi pencapaian yang seterusnya ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengerjakan haji bersama orang ramai pada tahun ke-9 Hijrah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, baginda ingin mengerjakan haji setelah kembali daripada Tabuk. Kemudian baginda bersabda, kerana ada orang-orang musyrikin hadir bersama dan mereka bertawaf ni dengan bertelanjang, maka saya tidak suka mengerjakan haji selagi hal itu tidak dihapuskan. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata
Rasulullah baginda tidak suka untuk menunaikan haji di Madinah pada waktu di Mekah waktu itu, kerana tradisi kaum musyrikin Mekah ni, mereka akan tidak berpakaian ketika melakukan tawaf, melakukan haji di Mekah. Jadi baginda pun mengirimkan Abu Bakar radhiyallahu anhu ditemani oleh Ali radhiyallahu anhu. Jadi ketika dekat Mekah tu, mereka berdua melarang kaum musyrikin mengerjakan haji selepas tahun itu. Dan kaum musyrikin ni diberi tempoh selama 4 bulan untuk masuk Islam. Selepas itu tak ada lagi lah tolak ansur antara musyrikin dengan muslimin, kecuali perang. Jadi pada waktu itu Saidina Abu Bakar dan Saidina Ali ni berjaya memberi amaran dan melarang kepada semua kaum musyrikin ni untuk menunaikan haji dalam keadaan telanjang dan tidak memakai apa-apa pakaian. Okay, seterusnya kita masuk kepada fitnah dan huru-hara yang berlaku pada zaman pemerintahan Abu Bakar. Jadi antara fitnah-fitnah yang berlaku, fitnah dan huru-hara yang berlaku, golongan Nabi palsu, kewujudan golongan Nabi palsu, golongan murtad dan juga golongan yang enggan membayar zakat. Selain daripada peristiwa-peristiwa tadi tu, terdapat juga peristiwa yang lain. Jadi antaranya ialah setelah wafatnya Rasulullah SAW, ia menjadi satu kesedihan dan juga pukulan dan bencana besarlah bagi umat Islam pada waktu itu, sehingga menimbulkan situasi yang kacau bilau. Jadi kekacauan tadi tu boleh terlihat dalam pelbagai aspek lah. Jadi yang pertama, apabila apabila perginya seseorang yang kita cintai, sudah semestinya kita pun akan rasa sedih. Jadi begitu jugalah dengan umat Islam pada waktu itu, mereka berasa sangat sedih sehingga kan mereka ragu akan kematian Nabi Muhammad SAW. Bahkan pada waktu itu Umar bin Al-Khattab sendiri mengancam untuk berperang dengan siapa pun yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW ni telah meninggal. Pandangan Umar ni waktu tu mengatakan bahawa Rasulullah ni hanya meninggalkan sementara sahaja. Jiwa Rasulullah ni hanya meninggalkan sementara sahaja untuk bertemu dengan Allah dan akan kembali. Jadi pada waktu tu Abu Bakar pun hadir dan meluruskanlah hal tadi tu dengan membaiki balik dengan macam Abu Bakar ni ubah semula fikiran mereka ni dengan bacakan sebuah ayat Quran, itu dari surah Ali Imran ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud Nabi Muhammad ni hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika diwafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, iaitu murtad. Siapa yang balik ke belakang, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi setelah umat Islam pada waktu itu setelah mendengar penjelasan ayat dan penjelasan daripada Abu Bakar ni, akhirnya umat Islam
yang sebelumnya yakin bahawa Rasulullah SAW ni tidak wafat, akhirnya merasa yakin dan menerima takdir, menerima qada dan qadar bahawa Rasulullah SAW ni telah meninggal. Jadi mereka pun berasa sangat sedih kerana kehilangan orang yang sangat mereka cintai. Okay, yang terakhir sekali, huru-hara yang berlaku pada waktu zaman pemerintahan Abu Bakar ni, iaitu kaum Ansar ni menentang cadangan Abu Bakar untuk memilih pemimpin baru daripada kalangan Muhajirin. Namun beliau ni mengingatkan kaum Ansar dengan hadis Nabi yang menyatakan pemimpin ni berasal dari orang Quraisy. Okay, jadi waktu setelah Rasulullah SAW wafat, berlaku satu permasalahan, berlaku satu konflik yang besar lah, yang agak besar yang muncul kerana mereka tertanya-tanya siapa yang akan mengambil alih posisi dan tempat baginda Rasulullah SAW sebagai pemimpin dalam urusan agama dan juga pemerintahan. Jadi selama Rasulullah SAW hidup tu, baginda tidak pernah pun memberikan sebarang petunjuk tentang siapa yang akan menggantikannya. Macam nak cakap kat sini, Rasulullah ni macam sepenuhnya meninggalkan masalah ni kepada umat Islam untuk menentukannya. Jadi sebab itulah kelompok Ansar ni secara mereka mengambil inisiatif sendiri. Mereka berkumpul untuk berbincang di Tazkifah Bani Saidah untuk memutuskan siapa dan dari golongan mana yang akan menjadi pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas itu Abu Bakar As-Siddiq ni beliau menjalankan tugas khalifah ni berdasarkan hasil pemilihan yang berlaku secara demokrasi di Muktamar Tazkifah Bani Saidah. Itu di mana kena ada prosedur perundingan. Jadi pada waktu itu Abu Bakar ni mencadangkanlah agar pemimpin baru ni diambil daripada kalangan Muhajirin. Sementara wakil dia tu daripada kaum Ansar. Namun orang-orang Ansar ni menolak cadangan tersebut dan mengatakan bahawa untuk mengangkat kedua-dua pemimpin tadi tu dari kedua kelompok tersebut, dari kelompok Muhajirin. Jadi Abu Bakar pun menolak keputusan kaum Ansar tu dengan alasan mungkin akan berlaku perpecahan apabila kedua-dua pemimpin tadi tu berasal daripada kelompok yang sama, iaitu kelompok Ansar. Jadi Abu Bakar pun mengingatkanlah kelompok Ansar ni akan hadis Nabi yang menyatakan pemimpin ni berasal dari orang Quraisy. Jadi pada waktu tu Abu Bakar pun memberi cadangan supaya Umar Al-Khattab menjadi khalifah. Namun cadangan ni ditolak juga oleh Umar. Umar berpendapat bahawa jika Abu Bakar ni masih ada, maka Abu Bakar sendirilah yang layak untuk menjadi khalifah. Akhirnya Abu Bakar terpilih sebagai pemimpin atas cadangan Umar Al-Khattab. Pada waktu itu usia Abu Bakar adalah 61 tahun. Jadi semua yang hadir itu memberikan tanda baiat, iaitu perjanjianlah kepada Abu Bakar ni sebagai bentuk pengakuan atas kepimpinannya. Jadi pada waktu Abu Bakar dilantik sebagai khalifah, dalam ucapan Sayyidina Abu Bakar ni beliau ada menyatakan bahawa sekiranya aku di jalan yang benar, berilah bantuan. Sekiranya aku menyimpang, tegurlah. Kebenaran ialah amanah,
pendustaan ialah khianat. Taatilah kepadaku selama aku mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan sekiranya aku ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, maka luputlah ketaatanmu kepadaku. Jadi dekat sini jelaslah bahawa kepimpinan Abu Bakar ni sangatlah berwibawa dan mengikuti ajaran Islam. Jadi kita sebagai umat Islam harus mencontohi kepimpinan dan kepribadian Abu Bakar As-Siddiq, kerana Abu Bakar As-Siddiq ni sangatlah memberi apa ni kata, memberi contoh teladan yang baik dan memberi manfaat kepada umat Islam untuk terus menerus berjuang dalam mempertahankan agama Islam dan taati Allah dan juga Rasulnya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.